Assalamualaikum. Hai, nama aku Afiq. Hari ni aku nak share ataupun cerita dekat korang pengalaman sebulan aku dekat India. Setelah lebih kurang 9 jam duduk atas flight daripada International Airport Kuala Lumpur KLIA, akhirnya aku sampai di Ahmedabad Airport. Untuk pengetahuan korang, sebelum aku pergi India ni, aku kena cocok 2 vaksin dulu tau. Bukan AZ, Pfizer ataupun Sinovac. Tapi vaksin influenza A untuk virus H1N1 yang merebak dekat India pada tahun 2009 dulu. Satu lagi kena cocok, aku tak ingat vaksin apa. Yang pasti kalau korang nak pergi India memang wajib untuk ambil 2 vaksin ni dulu. So bila aku dah jejakkan kaki aku dekat India, lepas je aku ambil luggage aku nak keluar daripada airport tu, aku dikejutkan dengan satu bunyian. Bukan bunyian bunyian, iaitu horn. Kalau korang nak tahu, dekat India ni, aktiviti harian diorang dalam kereta, diorang tak hiburkan diri diorang dengan pasang lagu macam kita lah, dengan radio ke Spotify kan. Tapi diorang hiburkan diri diorang dengan horn. Mulanya aku memang agak culture shock sebab baru je sampai dekat India, aku terus sakit kepala weh. Lebih kurang seminggu jugalah aku nak adapt bunyi horn tu masuk dalam kepala aku. Nak dijadikan cerita, masa aku nak keluar airport tu, ada seorang brother ni, dia pegang kertas nama aku. Macam kalau tengok dalam movie tu lah, bila ada orang jemput kau dekat airport, mesti tu nama kau kan, atau nama company kau. Aku pergi India ni atas urusan kerja, sebab itulah dia jemput aku. So bila aku nampak brother tu macam blur-blur je pegang kertas ada nama aku tu, aku pun nak melintas lah kan, nak melintas road tu dengan bawa luggage aku, dengan barang-barang kerja aku, kiranya banyak juga lah. Tiba-tiba aku dengar bunyi horn yang berdentum, berpasing-pasing macam main bola. Mulanya aku ingat diorang horn tu sebab aku salah lintas jalan. Tapi aku tengok situ memang ada sign pedestrian walk. And depan aku pun ramai orang yang melintas. Dah kena horn, tiba-tiba aku pun jadi kelang kabut lah nak cepat. Sebab time tu memang aku assume bunyi horn tu tak aku. Aku sempat bermonolog dengan diri sendiri. Baru first dia sampai tempat orang dah buat hal. Tapi aku silap. Perjalanan daripada airport Ahmedabad nak ke hotel yang company aku sediakan tu sekitar 40 minit. Mulanya aku agak excited nak ambil video lah, nak ambil gambar lah. Aku mengharapkan scenery malam yang cantik dekat negara orang. Akan tetapi aku disajikan dengan bunyi horn je weh. Sepanjang 30 minit dalam kereta tu tak henti-henti bunyi horn. Dengan cara pemaduan driver tu sendiri, tambah lagi dengan bunyi horn kiri kanan depan belakang. Time tu aku baru sedar horn yang masa dekat airport tadi tu bukanlah untuk aku, tapi diorang horn sesama diorang. So aku touchdown di hotel sekitar pukul 9-10 malam macam tu lah. Bila dah settle proses check in apa semua dengan jet lag walaupun sikit tapi barai ke lah, aku proceed untuk mandi. Air shower dia tu aku tak tahulah nak describe macam mana, tapi air tu punya texture and dia punya bau, apatah lagi dia punya rasa tu, memang pelik. Bila aku nak gosok gigi tu, aku boleh rasalah kekalatan air dia tu macam mana. Aku ada tanya member aku yang dah pernah sampai ke India. Dia cakap maybe situ tempat area Ahmedabad tu dia punya loji rawatan air tu lah kot problem. Aku pun tak tahu sangat, aku pun tak buat research, so aku tak tahu lah sebab apa punca dia. Tapi memang air dia pelik lah. Sebab tu lah kalau korang pergi India, korang tak boleh minum air sembarangan. Aku kat sana pun nak beli air mineral, ada 1-2 brand je yang aku minum, yang 100% mineral water. Pagi esok pula, lepas aku settle breakfast chapati, macam korang tahu lah, India ni memang famous dengan chapati. Aku boleh cakap dengan korang yang sebulan aku kat sana, hidup aku dipenuhi dengan chapati dengan sayur je. Masa aku on the way ke tempat kerja aku dalam pukul 9 pagi, sekali lagi aku dikejutkan dengan bunyi horn. Tapi kali ni aku counter balik dengan pakai earbuds and letak minyak angin. Mak aku suruh bawa awal, so aku bawa Bagus mak aku. Terima kasih mak. Akan tetapi sekali lagi aku silap. Cabaran aku bukan lagi bunyi horn, tapi jalan dia yang penuh dengan adventure and adventurous sana sini. Aku cakap kat korang, jalan dia memang teruk. Berlubang sana sini, berlumpur sana sini, dengan lembu atas jalan. Bukan seekor dua tau, tapi sekumpulan lembu. And bukan kat jalan kecil macam jalan kampung tu, tapi jalan besar dia tau. Jalan highway, bukan highway tapi jalan besar dia. Tambah pula lagi dengan taik lembu atas jalan apa semua. So cara pemanduan kat sana agak berbeza lah. Aku perhati je driver tu bawa kiri kanan lintas sana sini. Diorang buat 100 meter lagi depan tu dah bagi horn siap-siap. Simpang 4 selagi boleh jalan, diorang memang jalan je tak berhenti pun. Traffic kat sana memang tak banyak aku rasa kat situ. Memang tak relax betul lah dia punya cara driving skill kat sana. Tak payah cakap pasal crowded dia macam mana. Korang pun tahulah tengok movie Hindustan kan. Satu jalan besar tu, diorang kongsi untuk semua. Kereta, lori, motor, ala-ala cafe racer diorang tu. Lepas tu ada tuk-tuk lagi memang bersepah and terpaling laju kat situ. Lori dengan tuk-tuk ni, aku perasan diorang duduk lane kanan sekali tau. Selagi tak kena horn, selagi tu diorang akan duduk lane kanan. Sebab itulah tak pelik kalau korang pergi India, memang korang akan terdedah dengan sound pollution.
Aku boleh samakan Myvi, the king of highway kita, dengan tuk-tuk, the king of highway dekat India sana. Kaki lima jalan kat situ bukan macam kaki lima kat Malaysia ni tau. Kat sana sempit dan kecil je. Tapi dia orang siap boleh buka store kecil kat jalan besar tu tau. Korang bayangkan jalan besar yang penuh dengan kenderaan, tambah pula lagi dengan manusia yang bersepah. Maybe aktiviti pagi orang tu macam kita lah, breakfast lepak mamak sebelum punch in masuk office kan. Aku pelik sampai sekarang, macam manalah dia orang boleh survive dengan minum, makan, berdiri kat tepi jalan besar selama macam tu. Concern aku time tu dua je, safety dengan hygiene. Aku juga perasan depan kedai dia tu ada seketul taik lembu yang fresh lagi pagi tu. Tapi yang aku pelik, ramai gila orang lepak minum depan kedai tu. Satu lagi, kaki lima dekat India ni memang mudah lah kalau korang nampak homeless people yang terbaring kat situ. Member aku sendiri, pramugari yang pernah sampai kat situ, dia ceritalah malam-malam kalau keluar jalan dekat kaki lima, mungkin akan nampak dia orang having sex ke macam tu lah. Aku faham lah, maybe kawasan sini memang ramai orang yang hidup susah lah. Tapi sekali lagi, concern utama aku dalam punya safety dan juga hygiene. Dekat tempat kerja aku pula, mula-mula masuk je memang dah jadi tumpuan dia orang. Semua staff kat situ memang pelik lah pandang dekat aku. Aku buat bodoh, jalan je lah. Kalau kau nak tahu, misai-misai dia orang tu legit melentik macam dalam movie Tamil kau tengok tu. Before aku start kerja, dia orang ada meeting tau dulu dengan engineer, dengan big boss company tu lah. Nak bincang-bincang apa semua. Bila dah habis meeting semua tu, nak masuk tempat kerja, dia punya engineer tu bagi tahu aku yang boss company ni ingatkan aku ni awet je pun. Maybe sebab rambut panjang macam tu kan. Sebab tu lah dalam bilik meeting tadi diorang gelap besar je. Aku tak faham, aku jam diorang gelap pasal apa. Aku pun ikut je lah gelap. Tapi bila aku dah tahu ni, hey. Okay, cakap pasal kasta kat sana pula. Memang kita tahu yang kehidupan di India ni, diorang berpaksikan kasta. And yes, aku boleh akui sebab aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Kalau kau bijak, senang cakap engineer lah, jawatan yang tinggi-tinggi. Layanan korang pun mesti tinggi dan mewah. Facilities macam office, tandas untuk kasta yang tinggi ni, semua nampak mewah. Tapi untuk staf bawah ni, yang kasta rendah ni, memang cakap, memang barai gila aku cakap. Satu hari tu aku nak pergi toilet. Diorang siap bawakan aku dekat toilet lain tau. Walaupun jauh. Aku faham memang taklah aku nak campur dengan tandas umum kat situ. Geli weh, kalau kau tengok tu memang, ya Allah, geli, gelimat aku cakap kau. Memang kotor gila. Tanah dia bercampur dengan semua orang. So bagi aku memang kebersihan tu memang diorang tolak tepi lah. Nasib aku tak ikut je. Kalau tak memang kena tunjuk dekat korang. Lepas tu tempat makan dia pula, untuk jawatan yang power, dia ada satu bilik khas yang diorang makan meriah lah, dengan sayur, dengan kentang, dengan susu. And yang paling penting capati lah. Untuk kerja bawahan pula, apa yang aku nampak lah, mungkin tak sama kat tempat aku dengan tempat lain kat India tu. Tapi kat tempat aku tu, untuk kerja bawahan, diorang akan makan capati dengan kuah je. Buah sikit lah aku nampak, ada perasaan juga buah. Cakap pasal makan capati dekat India, mula-mula memang agak barai lah perut aku nak hadam benda-benda yang sama je tiap hari. Aku ada bawa juga Nestem, Maggi, biskut, serunding dan juga Brahim Pack punya makanan. Biasalah untuk traveller, mesti kena bawa Brahim Pack ni. Lebih kurang seminggu jugalah untuk perut aku hadam and digest sebati dengan capati. Masa first day aku dekat India, benda paling utama aku tengok adalah dia punya tempat masak. Nak dijadikan cerita, ada satu hari ni waktu lunch hour, aku pun lalulah kantin diorang tu untuk basuh tangan. Sebab memang jalan dia sehala nak ke bilik makan aku depan tu. Sambil aku basuh tangan, mata aku liar tengok kiri kanan apa semua kan. Meliar lah sambil basuh tangan kan. Mata aku tertarik dengan satu sudut ni, iaitu dia punya dapur, tempat masak diorang tu. Ada seorang brother ni, dia tengah uli capati dalam satu besin yang besar. Okey, aku tak heran lah orang uli doh dalam besin. Tapi kenapa kaki dalam besin tu juga? Ya Allah. Aku terkesima ajab dekat situ. Lepas tu pula member dia seorang ni yang tukang hidang makanan tu lah, tengah pegang satu dulang yang besar yang penuh dengan capati. Masa member dia tu bawa capati yang nak dihidang ke atas meja makan untuk apa kasta-kasta tinggi, maksud aku dalam bilik lah, bilik khas tu kan, ada capati yang jatuh dicium tanah. Apa dia buat? Dia ambil capati yang jatuh tu, dia letak balik atas dulang tu. Ya Allah, tengok tu aku cakap, oh geli tekak weh, serius aku cakap geli, memang betul geli. Sebab aku nampak depan mata aku sendiri. Aku tak pernah bayangkan apa yang orang duk share kat Facebook dulu, benda ni jadi depan mata aku sendiri. Lepas peristiwa tu, aku cakap lah dengan engineer tu, aku tak nak makan, perut aku sakit. Kalau aku makan capati ni, perut aku sakit. Nasib baiklah aku sentiasa bawa sepaket Nestem dengan biskut dalam beg aku. So waktu lunch, aku makan benda tu je lah sampai ke sudah. Jijik weh, lepas penat kerja, makan biskut je. Time dinner tu memang aku pulun lah makan kau-kau kat hotel. Ada satu malam, aku keluar lah jalan-jalan sekitar area hotel tu sambil cari tempat makan baru. Ada seorang budak kecil ni, dia duduk cuik-cuik tangan aku. Aku tanya, asal kan? Yang kelakarnya, aku cakap bahasa Melayu dulu tu. Lepas tu baru aku sedar yang aku kat India. Lepas tu ada seorang brother ni, dia cakap budak yang cuik aku tu nak minta duit untuk makan ke apa semualah, aku tak tahulah. And dia pesan aku juga, jangan layan. Sebab takut nanti lagi ramai yang akan datang serbu dekat aku.
Yes, area situ memang bahaya. Lagi-lagi kalau korang berjalan seorang-seorang, and lagi-lagi kalau korang tu perempuan. So, hati-hati lah. Ada sesetengah orang India kat sana yang friendly. Masa aku tengah buat kerja, diorang ada juga tanya aku haus ke, nak air ke, nak kopi, nak teh. Mungkin diorang nak bagi aku selesa lah kot. Tapi kopi kat sana memang piau. Aku mula-mula tak suka, tapi dah selalu sangat diorang asyik hidang kat aku. Aku pun bedal je lah. Sebab sedap pula lama-lama. Aku sempat buat member dengan seorang India ni yang sebaya dengan aku. Dia study elektronik. Lepas tu kerja dekat kilang untuk repair mesin tu lah. Dia tinggal family jauh-jauh untuk kerja dari 8 pagi sampai 8 malam silap aku. Holiday kena kerja, tapi tak ada double pay kalau bukan cuti besar. Dia share lah pasal life dia kat sana, and dia siap tunjuk gambar rumah dia macam mana. Ada yang sampai siap tunjuk gambar family diorang dekat aku. So aku okey je lah aku nak share. Tapi kalau ajak borak lebih memang malas aku layan sebenarnya. Diorang cerita kat aku memang susah lah nak cari makan dekat India ni. Ada satu masa tu aku on the way pergi kerja, lalu macam satu kawasan ni tau. Tepi tu aku nampak banyak gila kemah and banyak gila orang terbaring kat situ. Aku rasa diorang tak ada tempat tinggal, tu yang diorang di situ tu. Satu perangai diorang yang aku tak suka, diorang suka meludah tau. Masalah je diorang tak fikir tau orang lain. Tengah drive pun boleh buka pintu, selamba je meludah. Orang kat belakang tu kalau kena lah, nasib lah. Aku juga sempat pergi ke Rajkot dan melawat Museum Tokoh India, Mahatma Gandhi Museum. Aku pergi seorang je time tu, and aku ada masuk satu bilik ni tau. Dia macam tunjukkan satu surat lah daripada Mahatma Gandhi ni, tapi dalam bentuk yang menyeramkan. Itulah dia tunjuk tu. Aku pun dah lah pergi seorang. Masuk seorang, tak ada orang Melayu langsung kat situ. Foreigner pun aku tak nampak. Tapi nasib baik aku ditemani jugalah oleh orang staff yang boleh communicate English dekat situ. Dapatlah juga sedikit input sejarah Mahatma Gandhi dari kecil sampailah perjuangan dia dengan Black Act dekat India apa semua tu lah. Aku sempat juga borak dengan engineer aku dalam kereta. Aku tanyalah Gunung Everest siapa punya sebenarnya. Dia pun explain lah itu ini siap pasal weapon, assist India apa semua, ekonomi semua benda jadah semua keluar lah. Padahal aku tanya simple question je. Siapa punya kan Everest tu kan. Last kali pengalaman paling ghetto aku kat sana, korang bayangkan masa tu aku on the way balik ke hotel daripada tempat kerja. Masa tu malam, and driver ni bawa macam orang gila weh. Bawa kiri kanan mencelah kiri kanan, lintas potong sana sini, memang gila lah sampai aku pening, and aku pun tidur. Bila dah sampai hotel, aku baru sedar yang kereta tu tak ada side mirror kiri kanan. Gila betul ghetto. Kesimpulan daripada pengalaman sebulan aku dekat India, yang paling penting adalah kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau kita susah, kita kena fikir ada ramai lagi yang hidup susah daripada kita. Aku harap korang suka dengan cerita pengalaman aku ni. Kalau korang enjoy, tolonglah tekan butang like kat bawah tu dan juga subscribe channel aku Yu Senpai untuk bantu aku dengan YouTube algorithm ni. Stay at home, stay safe dan jangan lupa untuk ambil vaksin. Ciao.